Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey semua, sebelum kita mulakan kelas, mari kita baca doa sebelum belajar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma taqabbalaina innaka wa anshur alaina ma hadha inni rahmat bishadi wa juhudaka min lisan yafqahu qawli wal alamin. Teks bahasa Melayu muka surat 48, aktiviti muka surat 53 dan sediakan juga buku penulisan. Buku tulis bahasa Melayu. Kita nak jawab soalan sama-sama hari ini. Okey, hari ini tajuk yang akan kita belajar ialah tentang kata adjektif. Ni awak dah belajar dah. Kata adjektif semua ada berapa? Sampai ingat lagi? Tajuk yang akan kita belajar hari ini ialah tentang kata adjektif. Kat sini ada 3 kata adjektif dia bagi kepada kita. Kata adjektif jarak, kata adjektif perasaan dan kata adjektif panca indera. Okey, yang baru masuk buku teks muka surat 48. Okey, kata adjektif semua ada. Siapa ingat lagi? 9 semua. Ya, kita kata adjektif ada berapa? Ada 9. Kata adjektif jarak, kata adjektif perasaan, kata adjektif panca indera, lagi kata adjektif waktu, ukuran, bentuk, apa lagi? Ada 9 semua. Tapi untuk hari ini tajuk yang akan kita belajar ialah ada 3 je kata adjektif. Yang pertama kata adjektif jarak, yang kedua kata adjektif perasaan dan yang ketiga kata adjektif panca indera. Okey, jadi awak tengok dulu kat depan ni, Mu'ad akan tunjukkan awak video berkaitan dengan kata adjektif. Okey, kita pergi dengan yang pertama. Dan hari ini kita baca 3 kata adjektif. Yang pertama kita pergi dengan kata adjektif jarak. Bila sebut jarak sahaja, maksudnya kita gunakan kata adjektif ini untuk memberi pengertian tentang jarak. Jarak sesuatu tempat. Manusia, tak kisahlah. Sama ada contoh dia, perkataan dia kita gunakan jauh. Itu yang pertama. Jauh ialah kata adjektif jarak, bukan kata adjektif perasaan. Kalau perasaan ni, perasaan lah apa yang awak rasa. Kalau jauh ni pula dia bukan kata adjektif perasaan. Dia kata adjektif jarak. Jarak rumah Akilah dan Diana jauh. Contoh ataupun dekat. Rumah Maryam dengan sekolahnya sangat dekat. Dekat. Kalau hampir ni, dia hampir sahaja kemalangan. Nyaris pun sama, maksudnya lebih kurang sahaja. Contoh dia, ayat yang dia gunakan kat sini, kedai itu dekat dengan sekolah. Itu maksud dia. Ruang antara dua benda. Ada 2 dia akan bagi. Kalau macam dalam ayat kita ini, 2 perkara dia bagi ialah yang pertama kedai dan yang kedua sekolah. Dia nak bagi tahu jarak antara kedai dengan sekolah itu dekat. Digunakan dekat. Jadi dekat ni ialah kata adjektif jarak. Contoh yang kedua, rumahnya jauh di kawasan pedalaman. Itu rumahnya jauh di kawasan pedalaman. Nak bagi tahu ada 2 benda. Rumah, dia bandingkan 2 benda. Rumah dan juga kawasan pedalaman. Jadi rumah dan kawasan pedalaman ni jarak dia jauh. Ini contoh jauh, dekat, hampir, nyaris. Ini semua contoh kata adjektif jarak. Okey, boleh faham setakat ni tentang kata adjektif jarak? Tak, ada orang tak dalam kelas ni. Kalau tak faham tanya. Okey, yang kedua kita pergi tadi jarak. Yang kedua kita pergi dengan kata adjektif perasaan. Yang kedua
kedua kita pergi dengan kata adjektif perasaan. Siapa yang baru masuk buku teks muka surat 48. Okey, kata adjektif yang kedua perasaan. Bila sebut perasaan dia, apa yang awak rasalah dalam hati awak. Contoh dia suka, dia ada suka, ada berani, ada rindu, ada benci, ada kasih, gembira. Ini semua ialah perasaan. Perasaan suka, perasaan berani, perasaan rindu, perasaan benci, perasaan kasih atau gembira. Lagi perasaan apa lagi ada? Perasaan sedih ataupun perasaan apa lagi? Sedih, sakit. Contoh ayat yang dia bagi. Dia amat rindu akan ibunya. Rindu. Rindu itu ialah perasaan. Contoh lagi, awak semua lama tak datang sekolah. Rindu nak datang sekolah. Okay, yang kedua contoh Leopard, seorang budak yang berani. Berani. Perasaan dia berani. Dia bukan penakut. Penakut tu pun ialah perasaan juga. Ini contoh dia. Okay, faham setakat ni? Tak faham tanya. Okey, yang ketiga panca indera. Bila sebut panca indera, mata awak. Mata awak gunakan untuk melihat. Lidah untuk merasa. Hidung untuk bau. Telinga untuk dengar. Tangan kaki awak, anggota awak ni untuk sentuh. Itu yang dimasukkan dengan panca indera. Panca indera ada satu, sentuhan, rasa, bau, dengar, melihat. Itu panca indera. Jadi dia gabungan dia. Panca indera gabungan rasa. Awak rasa dengan apa? Rasa dengan lidah. Rasa dia sedap. Ataupun rasa dia masam, lazat, manis, lemak, kelat. Ataupun pandang. Awak tengok tempat itu bersih. Bersih itu kata adjektif panca indera. Ataupun kotor. Dengar. Awak dengar orang menyanyi, suara dia nyaring. Ataupun sedap suara dia. Ataupun bau sedap ke, bau busuk ke, bau hanyir ke, bau hapak ke. Sentuh, awak sentuh. Contoh dia awak pegang baju awak. Apa perasaan rasa dia baju awak? Tebal ke, nipis ke? Awak pegang benda tu. Itu yang dimasukkan dengan kata adjektif panca indera. Contoh dia, buah jambu itu sangat manis. Manis tu macam mana dia tahu manis? Dia rasa dengan lidah. Lidah ni panca indera awak. Suara Yunis sungguh merdu. Dia menyanyi, suara dia merdu, sedap dengar. Itu yang dimasukkan dengan kata adjektif. Boleh faham setakat ni? Ada siapa ada soalan tak? Boleh semua? Ada orang tak dalam kelas? Okey, kalau semua faham, tak ada soalan, tengok balik buku teks awak tadi tu, muka surat 48. Dalam muka surat 48 ni, dia bagi kepada kita kata adjektif. Ada 3 kata adjektif yang dia bagi kepada kita. Mari kita tengok satu persatu. Okay, tengok ayat dia bagi. Encik Salim telah menziarahi rakannya di Kampung Rahmat, Kulai Jaya, Johor. Encik Salim kagum akan tanaman pandan di ladang kelapa sawit kepunyaan rakannya. Kagum, perkataan yang digunakan kagum. Kagum itu macam mana awak tahu kagum? Maksudnya awak tengok dengan panca indera awak. Kata adjektif panca indera, awak tengok dengan mata, awak nampak wow, kagum, awak rasa cantik ni tempat ni. Contoh dia tanya, bagaimanakah pendapatan tanaman pandan Encik Latif? Tanaman ini amat menguntungkan. Petani dapat menambah pendapatan daripada hasil kelapa sawit dan pandan. Okay, awak tengok dalam gambar yang dia bagi, ada gambar, ada 4 orang gambar dia bagi kepada kita ni. Tengok yang perempuan tu dia sedang buat apa tu. Tengok perkataan dia bagi kepada kita ialah dekat. Dekat ni kata adjektif jarak. Contoh dia, nama dia ni contoh dia Alia. Alia duduk dekat dengan
rumput contoh dia, ataupun licin. Macam mana tahu licin? Contoh dia mungkin daun rumput ini licin, ataupun seluar yang pakcik tu pakai licin. Macam mana awak tahu licin? Awak sentuh dengan tangan awak. Panca indera, sentuhan. Tanaman pandan agak rapat untuk mengelakkan pertumbuhan rumput. Rumput-rumput ni, tanaman pandan ni ditanam rapat-rapat. Kata adjektif jarak. Okey, tengok yang lelaki ni. Kita nak bagi kata adjektif apa yang sesuai dekat dia. Tengok muka dia. Muka dia tu macam mana muka dia tu? Siapa tahu? Terkejut. Terkejut ataupun hairan. Dia terkejut. Dia terkejut. Tengok muka dia. Reaksi muka dia tu. Terkejut ataupun hairan. Okey, yang dua orang ni pula nak gunakan apa? Perasaan dia orang macam mana tu? Mereka berasa gembira. Tengok, dia suka tengok muka dia tu, senyum dia tengah ketawa gembira. Ini terkejut ataupun gembira. Ini ialah kata adjektif perasaan. Kita tengok muka surat sebelah. Apa lagi yang dia bagi kepada kita? Tengok, kehijauan ladang ini sungguh indah. Macam mana dia tahu indah? Sebab dia tengok dengan panca indera. Mata dia tengok, oh cantiknya tempat ini. Hijau ladang. Contoh lagi, jauh. Pokok-pokok ladang kelapa sawit ni ditanam jauh-jauh. Tengok jauh-jauh dia tanam. Itu jarak dia. Bising. Kereta kat belakang tu bunyi bising. Bising ni macam mana awak tahu bising? Awak dengar dengan telinga, panca indera awak. Hampir. Hampir ni jarak. Jarak dekat. Kesat. Kesat ni awak sentuh dengan tangan. Pokok ni bila awak sentuh je ladang kelapa sawit ni, dia punya batang dia pun rasa kesat. Suka. Contoh dia suka main benalah ni. Wah, cantik sungguh pemandangan di sini. Cantik ni kata adjektif panca indera. Macam mana awak tahu? Sebab awak tengok dengan mata awak. Boleh faham setakat ni kata adjektif? Ada siapa nak tanya soalan tak? Ya. Ada. Kalau tak ada, mari kita jawab soalan latihan bersama-sama di dalam buku aktiviti awak. Buka buku aktiviti muka surat 53. Hari ni kita nak buat karangan ni. Okey, tapi ruang dia tu kecil je nak. Jadi tak muat, sebab tu lah muallim suruh awak sediakan buku penulisan, buku tulis. Takut tak muat awak nak tulis kat sini, kecil je ni. Sebab tu lah muallim suruh sediakan buku tulis. Boleh faham semua? Dah semua dah sediakan buku tulis, semua dah buka dah buku tulis. Kalau awak rasa muat nak tulis kat sini, awak tulis je kat sini. Kalau awak rasa tak muat, awak cari je kertas ke apa ke, buku aktiviti tulis ke awak ke. Okey, soalan dia bagi tahu. Yang pertama, lengkapkan karangan dengan kata adjektif. Kata adjektif. Mari kita cuba kenal pasti mana kata adjektif yang ada di dalam petikan ini. Baja organik. Baja organik itu kata adjektif ke? Baja organik ni. Bukan. Baja organik ni kata nama. Seronok. Seronok ni kata adjektif perasaan. Rasa seronok. Dekat paip air. Dekat. Kata adjektif jarak. Berbau. Kata adjektif panca indera. Awak bau dengan hidung awak. Gembira. Kata adjektif perasaan. Kesat. Awak sentuh. Rasa dia kesat. Licin. Pun sama. Panca indera awak sentuh. Licin buah ni. Jual. Tabung kelas. Berbangga. Bangga ni perasaan. Jadi mari kita cuba bina ayat karangan menggunakan petikan yang telah diberikan kepada kita. Okey, kat sini boleh tunjukkan kepada awak. Okey, yang pertama pendahuluan dalam karangan. Yang pertamanya kebiasaannya karangan akan ada
5 perenggan. Perenggan yang pertama yang ini dia dah bagi dah kepada kita di dalam buku awak tu. Perenggan pertama ialah pendahuluan. Lepas tu barulah masuk perenggan yang kedua untuk isi yang pertama. Isi pertama, isi kedua, isi ketiga, isi keempat dan yang keenam, perenggan yang keenam mestilah kena ada penutup. Jadi pendahuluan dia dah bagi dah kepada kita. Jadi kita sambung je terus dengan isi yang pertama. Kita tengok dia bagi yang pertama. Cikgu Suhaila. Ni gambar dalam gambar yang pertama ni. Cikgu Suhaila dengan siapa? Murid-murid tahun 3 angsana menjalankan projek tanaman organik. Dia nak tanam tanaman organik. Mereka menanam sayur labu. Itu perenggan yang pertama. Jadi mari kita masuk dengan perenggan yang kedua. Gambar yang kedua ni. Pertama dia bagi perkataan baja organik. Jadi macam mana kita nak gunakan ayat, nak masukkan ayat baja organik ni. Baja organik. Siapa yang menggunakan baja organik tu? Mestilah Cikgu Suhaila dan murid-murid tahun 3 angsana. Tapi kita tak nak ulang benda yang sama. Jadi kita gantikan dengan mereka. Ya, perenggan yang kedua mesti tulis ke tengah. Perenggan kedua ni. Jangan buat macam ni, jangan satu line dengan atas ni. Perenggan setiap baris pertama perenggan kena ke tengah. Mereka menggunakan baja organik. Baja organik titik. Tulis jawapan cepat. Okey, kita dah gunakan dah menggunakan baja organik. Jadi kita pangkah perkataan itu. Okey, yang kedua dia bagi pula seronok. Siapa yang seronok tu? Awak bina ayat, ingat muallim ajawan nak bina ayat kita gunakan teknik S ialah subjek. Subjek yang pertama kita nak bagi nama apa? Mestilah mereka. Cikgu Suhaila dan murid-murid tahun 3 angsana. Mereka seronok. Kita boleh gunakan tu. Mereka seronok. Mereka kelihatan. Nampak seronok. Seronok. Kenapa seronok? Tengok perkataan yang kedua dia bagi beriringan. Beriringan ni maksud dia berjalan bersebelahan. Ni tengok gambar ni. Cikgu dia, sebelah cikgu dia ada anak murid dia. Sebab tu mereka seronok. Jadi kita gabungkan je terus. Perkataan seronok dan juga beriringan. Jadi kita boleh gunakan mereka kelihatan seronok beriringan. Beriringan nak pergi ke mana tu? Ke taman. Ke sekolah dia. Taman apa yang dia tanam tu? Mesti taman organik di sekolah. Satu perkataan itu. Jadi kita dah gunakan semua dah. Beriringan dah guna, di sekolah pun dah guna. Jadi habislah perenggan yang kedua. Okay, faham setakat ni? Okay, perenggan yang ketiga pula. Dia bagi perkataan dekat paip air berbau bersebelahan blok A. Macam mana kita nak gabungkan ayat? Ingat perenggan yang pertama mestilah tulis ke tengah. Kita boleh bagi tahu taman tu dekat dengan paip air. Tanaman yang diorang tanam tu, projek dia orang tu. Diorang kan buat projek tanaman. Jadi kita boleh gunakan projek tanaman organik dibuat di mana? Kita boleh gunakan dibuat bersebelahan. Kita nak gabungkan perkataan dekat paip air bersebelahan blok A. Nak pendekkan dia. Projek tanaman organik dibuat bersebelahan blok A kerana dekat dengan paip air. Kita gabungkan perkataan semua. Jadi kat sini kita dah gunakan semua dah. Paip air kita gabungkan dengan bersebelahan blok A. Yang kedua, perkataan yang kedua dia bagi berbau.
Kenapa? Apa yang berbau tu? Mestilah tanah baja organik. Baja organik yang digunakan itu berbau. Baja organik agak berbau. Baja organik yang mereka gunakan tu. Yang digunakan agak berbau. Faham setakat ni semua? Faham. Nanti awak dah darjah 4 nanti awak dah kena belajar buat sendiri dari karangan. Jadi muallim akan jawab tunjuk satu-satu. Okey, salin cepat. Mana yang belum tu? Okey, gambar yang ketiga pula. Perenggan yang ke 1, 2, 3, 4. Perenggan yang keempat pula. Perkataan yang diberi ialah gembira, daun, kesat, buah, licin. Gembira. Siapa yang gembira tu? Mestilah kena ada orang kat depan tu. Yang gembira ialah siapa budak tu? Kenapa dia orang gembira? Sebab tanaman. Tengok yang dia tanam tu. Tengok dalam buku awal tu. Tengok. Dia kecil je lagi dia tanam. Lepas tu yang ni tengok dah tumbuh dah. Mestilah mereka gembira sebab pokok yang dia tanam tu dah subur. Jadi kita boleh bagi tahu selepas beberapa minggu. Nak tanam pokok, nak dia tunggu dia berbuah tu ambil masa lama. Kita gunakan selepas beberapa minggu tanaman sayur apa yang dia tanam tu? Sayur labu. Sayur labu lepas tu nak gunakan apa? Dengan subur. Tengok gambar tu, pokok dia tu. Ada buah dah ni, tengok. Ini kita dah gunakan perkataan gembira. Jadi siapa yang gembira tu lah? Mestilah mereka semua tu yang tanam-tanam tu. Mereka sangat gembira. Mereka sangat gembira dan teruja. Nak gunakan apa pula? Mereka sangat gembira dan teruja. Teruja. Gembira dan teruja untuk merasa daun labu yang kesat tetapi buahnya pula licin. Kita gunakan semua. Lepas beberapa minggu, sayur labu yang diorang tanam tu tumbuh dengan suburnya, dah buah dah. Jadi mereka sangat gembira dan teruja. Sebab apa mereka gembira tu? Sebab nak rasa buah labu tu. Tapi buah tu labu tu, daun labu tu dia kesat. Daun dia kesat. Tetapi buah dia licin je. Faham setakat ni ya? Boleh. Okay, yang terakhir sekali. Jual tabung kelas berbangga. Jadi buah labu tu diorang jual kepada siapa? Tengok dalam gambar tu. Buah labu yang masak. Yang matang. Buah labu yang dah masak, yang dah matang. Dijual kepada siapa dalam gambar tu? Kepada guru. Kepada guru-guru. Lepas tu perkataan kedua dia bagi tabung kelas. Mestilah duit. Dia jual buah labu kepada guru-guru dapat duit. Jadi duit tu dia orang simpan, dia masukkan ke dalam tabung
kelas. Jadi hasil jualan itu dimasukkan ke dalam tabung kelas. Terakhir sekali, berbangga. Siapa yang bangga tu? Istilah cikgu. Dekat atas tu dia bagi dah kepada kita pendahuluan. Cikgu Suhaila. Cikgu Suhaila berbangga kerana apa? Mempunyai murid-murid yang rajin. Murid-murid yang rajin. Okay. Faham tak semua setakat ni? Awak kena ingat dalam karangan biasanya akan ada 5 atau 6 atau 7 perenggan. Kebiasaannya. Perenggan yang pertama ialah pendahuluan. Bila orang baca je pendahuluan, orang dah boleh tahu dah. Oh, karangan ini tentang benda ni rupanya. Jadi kalau orang baca, Cikgu Suhaila dan murid-murid tahun 3 angsana menjalankan projek tanaman organik. Mereka menanam sayur labu. Jadi bila orang baca je, orang tahu, okey, Cikgu Suhaila, okey dalam gambar ni, yang ramai-ramai ni Cikgu Suhaila dengan murid-murid dia, murid-murid tahun 3. Diorang tengah buat apa tu? Sedang menjalankan projek tanaman organik. Diorang nak tanam pokok-pokok organik. Nak buat tanaman organik. Tanaman apa yang diorang tanam tu? Menanam sayur labu. Itu perenggan yang pertama. Kalau perenggan yang kedua pula, barulah masuk dengan isi-isi ni. Ini isi yang pertama, isi yang kedua, isi yang ketiga dan isi yang keempat. Dalam karangan kebiasaannya isi akan ada paling kurang 3. Paling kurang boleh jadi 3, 4 atau 5. Paling kurang pun 3 kena ada. Isi dia 1, isi 1, isi 2. Ni pula isi yang ketiga. 1, 2, 3. Dan ini isi yang keempat. Dan istilah yang terakhir kena ada penutup. Faham tak tentang karangan ni? Awak kena ingat nanti tahun depan, jam 4, awak dah kena buat sendiri dah ni semua ni. Tahun ni tak apa, muallim akan ajar lagi awak. Okey, semua dah siap salin? Dah. Semua dah siap salin? Belum. Kita salin cepat mana yang belum tu. Okey, siapa yang dah siap salin? Yang belum salin boleh teruskan salin. Yang dah siap salin, setakat ini sajalah kelas kita untuk pagi ini. Kita tutup kelas kita dengan bacaan surah Wal-Asr. Okey, sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr innal insana lafi khusr amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama-sama. Terima kasih, Muallim. Salam. Sama-sama. Siapa yang dah siap boleh keluar kelas. Kalau nak keluar, yang belum boleh salin, boleh teruskan salin. Kita ada masa lagi 6 minit. Siapa nak salin, salinkan. Siapa yang dah siap salin boleh keluar kelas. Yang belum boleh teruskan salin. Ifah Najwa, Umar Qayyum, Hafi Haris, Damia dah ke belum? Damia dah, Damia?
tak sempat salin, nanti awak buka balik video ni dalam YouTube